Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Tahun 4 Jaya, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat pada hari ini untuk mengikuti PDPR kita yang seterusnya. Jadi untuk hari ini apa yang kita nak pelajari sebenarnya? Okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang bunyi, sifat bunyi dan juga pantulan bunyi serta kegunaannya. Jadi pada hari ini kita nak tengok pula tentang kebaikan dan keburukan bunyi. Jadi objektif kita yang kita nak capai ialah menyatakan 3 kebaikan bunyi. Yang kedua, menyatakan 3 keburukan ataupun kesan buruk bunyi kepada kita. Dan yang ketiga, mencadangkan 3 cara mengelakkan bunyi yang bising. Okey, jadi itu yang kita nak capai pada hari ini. Jadi kita terus pada objektif kita yang pertama. Menyatakan 3 kebaikan bunyi. Baik, bunyi. Setiap hari kita akan sentiasa mendengar berbagai bunyi. Ada setengah bunyi akan mendatangkan kebaikan pada kita ataupun membantu kita. Yang pertama adalah membantu memberitahu kita. Ini khusus pada orang yang menggunakan telefon lah. Okey. Kalau kita contohnya berada di dalam bilik, okey. Telefon kita berdering, ada orang yang menghubungi kita di luar bilik. Kalau tanpa ada bunyi daripada telefon, kita tak tahu ada orang sedang menghubungi ataupun membuat panggilan masuk pada kita. Jadi itu salah satu kegunaan bunyi daripada telefon lah khususnya. Okey. Yang kedua adalah untuk memberitahu kalau ada berlakunya kecemasan. Okey. Contohnya bunyi ambulan. Kita sedang berada di dalam kereta, tiba-tiba kita terdengar satu bunyi siren dari belakang, kemungkinan sama ada ambulan ataupun bomba ataupun polis ataupun lain-lain yang memerlukan bantuan kita ataupun perlu kita beri laluan kepada mereka-mereka ini. Tanpa bunyi kita takkan begitu sedar kehadiran mereka ini, terutama daripada arah belakang kita kan. Okey. Kemudian kecemasan juga kalau berada di rumah, siapa yang pasang alat penggera rumah, kalaulah katakan rumah kita dicerobohi ataupun berlakunya kebakaran, alat penggera ini akan berbunyi dan memberitahu kita bahawa ada sesuatu yang berbahaya sedang berlaku, dan itu adalah satu kebaikan bunyi. Selain daripada itu, alam ataupun loceng juga terdapat di sekolah kita kan, untuk memberitahu kita tentang tibanya waktu untuk memulakan kelas ataupun tibanya waktu untuk rehat, tibanya waktu untuk pulang, dan kadang-kadang berlaku juga kecemasan seperti kebakaran dan sebagainya. Kita perlu menghidupkan loceng untuk memberitahu adanya berlaku kecemasan untuk kita ambil tindakan yang seterusnya lah. Okey. Kemudian apa lagi kebaikan bunyi? Berkomunikasi. Sama ada kita nak berbual, berbincang, bertanyakan pada orang, ataupun memberikan pendapat, ataupun kalau cikgu yang sedang mengajar, cikgu mengajar, kadang-kadang cikgu perlu berkomunikasi dengan kamu, bertanyakan soalan, kamu menjawab, ataupun kamu tanya soalan, cikgu menjawab. Itu adalah bentuk komunikasi kita. Kalau macam kita berkomunikasi, berhubung menggunakan media sosial ni, mungkin bunyi tak berapa memainkan peranan lah. Tapi kalau kita bersemuka, berdepan, okey, kita perlu. Contohnya kalau macam cikgu mengajar kan, ataupun awak sedang mendengar video cikgu ni, kalau cikgu tunjuk gambar saja, suara tak ada, bagaimana awak nak memahami apa yang cikgu sampaikan? Jadi sama juga kat kelas, cikgu tulis saja gitu tanpa penerangan, tanpa dengar suara dan sebagainya, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat faham apa yang sedang cikgu sampaikan. Jadi itu pentingnya bunyi ataupun suara lah. Ataupun kamu tengok berita kan, tengok aja orang baca berita tu, suaranya awak tutup ataupun kita perlahankan suara sampai kita tak dengar bunyi apa yang sedang diperkatakan. Kita pun tak faham apa juga berita yang disampaikan. Jadi itu kepentingan bunyi dalam contoh ni, suara lah, suara ataupun bunyi yang datang daripada suara kita. Okey. Kemudian kita juga kadang-kadang perlukan hiburan kan, hiburan dalam bentuk muzik. Ada kadang-kadang kita dapatkan terapi ataupun mendapat kerehatan ataupun relax dengan melihat keindahan alam. Ada waktunya kita
menghidu wangi-wangian, dapat menenangkan kita. Tapi ada juga waktunya kita memerlukan bunyi muzik yang menenangkan ataupun hiburan. Jadi itu salah satu lagi kebaikan yang boleh bunyi berikan kepada kita. Cuma jangan sampai bunyi yang terlalu bising. Kalau kita pasang earphone ni pun kita tak boleh dengar muzik dalam tempoh yang lama. Itu juga tidak akan memudaratkan pendengaran kita. Tapi kalau untuk tempoh yang singkat, beberapa minit, kita dengar bunyi yang tidak terlalu kuat, itu akan memberikan kita satu ketenangan juga. Jadi itu juga fungsi bunyi. Dan satu lagi, ada satu bunyi yang sangat kita nanti-nantikan sebenarnya, tapi mungkin sekarang ni tak berapa lah. Apakah bunyi itu? Cikgu bagi masa 5 saat kalau ada orang boleh teka. Apakah bunyi yang sangat kita nanti-nantikan? Okey. Yang sangat kita nak sangat dengar. Dah habis dah 5 saat. Okey. Siapa boleh jawab? Agaknya apa yang terlintas dalam jawapan kamu? Bunyi yang kita nak dengar sangat ialah bunyi azan maghrib sewaktu bulan puasa. Betul tak? Terutama orang yang puasa lah. Kita ternanti-nanti bila orang nak azan ni, bila orang nak azan. Dah duduk depan makanan dah lama dah ni kan. Dah beberapa minit azan tak dengar-dengar lagi. Nak makan takut batal pula puasa kan. Jadi yang mengesahkan dah masuk waktu buka, kita dah boleh makan adalah bila kita dengar suara azan dari masjid dan sebagainya. Itu juga kepentingan bunyi selain daripada suara azan tu memberitahu kita telah masuknya waktu sembahyang di kawasan kita kan. Jadi nampak tak pentingnya bunyi. Okey. Sekarang ni kita nak menyatakan pula ada juga keburukan bunyi yang boleh kita terima. Yang pertama ialah bila kita dengar bunyi terlalu kuat dalam tempoh yang panjang, kita akan mengalami masalah pendengaran. Bunyi yang terlalu bising. Ataupun senang kata kita panggil pekak lah. Kita jadi pekak kalau bunyi yang terlalu kuat kita dengar dalam tempoh yang panjang. Yang itu keburukan bunyi lah. Kemudian bunyi juga boleh mengganggu ketenteraman dan ketenangan kita. Tengah-tengah malam kita nak tidur, tiba-tiba bunyi bising. Orang tekan minyak motor pula. Orang tunggang motor dengan bunyi yang kuat di depan rumah kita, terganggu kita. Ataupun ada jiran kita yang membuat bising. Yang kedua, bila kita nak belajar ataupun kita nak buat sesuatu tugasan yang perlukan kita berfikir, orang di sekeliling kita bising, ketenangan kita akan terganggu kan. Jadi itu kesan bunyi. Kemudian apa lagi? Kalau kita berada di tempat yang terlalu bising ataupun di dalam kelas semua orang buat bising, cikgu nak mengajar, kemungkinan besar kamu akan sukar untuk komunikasi dengan guru. Cikgu nak sampaikan pun kamu kurang dengar. Kamu nak tanya pun cikgu tak berapa dengar. Jadi bunyi yang bising ni akan mengganggu komunikasi kita. Contoh lagi, kita berada di mana? Di bengkel, kita nak berbual pun susah. Bila bunyi mesin terlalu kuat mengganggu komunikasi kita. Komunikasi itu macam kita berhubung dengan orang lain, secara berbual, secara bersemuka. Itu ketiga keburukan bunyi lah. Kita dah tahu ada bunyi yang akan mendatangkan keburukan pada kita, yang akan mengganggu ketenangan kita. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan bunyi yang bising yang kita tak mahu ni? Jadi yang pertama sekali, kalau kita tengok dekat rumah, kalau minggu lepas kan cikgu dah cerita tentang langsir ni adalah untuk menyerap bunyi dan mengelakkan gema ataupun pantulan bunyi. Tapi langsir juga dipasang untuk mengelakkan bunyi bising daripada sampai ke dalam rumah kita, terutamanya daripada bunyi daripada luar rumah. Jadi langsir tu ada banyak peranan dia. Menghias rumah, mengelakkan rumah kita diintai oleh orang luar. Orang luar tak boleh nampak kita apa kita buat kat dalam. Kemudian mengelakkan gema, dan hari ini kita belajar langsir juga boleh mengelak bunyi yang terlalu bising. Selain dinding, langsir lah yang kita gunakan. Yang seterusnya, kita memakai pelindung telinga ataupun kita panggil earplug. Ini terutama orang yang bekerja memang di kawasan yang bising. Dia memang tak boleh elak
bunyi bising tu, tapi dia boleh kurangkan gangguan pada pendengaran dia dengan memakai ni pelindung telinga. Sangat penting untuk dia pakai ini supaya bunyi, terutama orang yang kerja di lapangan terbang, di kawasan-kawasan bengkel yang bunyi terlalu kuat, mereka perlu memakai ini sebagai SOP mereka. Kalau tak, kerja sekejap aja dia dah jadi pekak. Tu dia. Okey. Okey, kemudian kita menanam pokok. Pokok ni selain menghijaukan kawasan, pokok juga boleh menghalang bunyi bising daripada sampai ke rumah kita. Terutamanya kalau rumah kita tu terletak di tepi jalan. Kita tengok pokok-pokok yang tinggi-tinggi macam ni ditanam rapat-rapat. Apa tujuannya? Supaya mengelakkan bunyi bising daripada terus sampai ke rumah kita. Ada peranan tu selain daripada menghiaskan rumah kita. Kita boleh tanam pokok. Okey, dia menyerap bunyi kat situ. Okey, supaya bunyi itu tidak sampai ke rumah kita. Jadi itu dah dia apa yang kita nak belajar hari ini. Objektif kita, tiga objektif tu, iaitu menyatakan 3 kebaikan bunyi, menyatakan 3 keburukan bunyi, dan mencadangkan 3 langkah untuk mengatasi ataupun mengelakkan bunyi yang bising. Jadi cikgu harap kamu dah dapat kuasai 3 objektif kita tu, dan untuk itu bolehlah jawab soalan kuis yang akan cikgu berikan. Jadi sekali lagi cikgu nasihatkan supaya kita sentiasa lindungi diri kita, okey, supaya kita terhindar daripada ancaman COVID-19 ni. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.